Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran, di mana subtopik dia adalah 6.4 monopoli dan fokus kita adalah berkenaan dengan 6.4.3 iaitu pembentukan kelok permintaan firma serta 6.4.4 konsep hasil firma. Untuk bab 6, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita tengah fokus sekarang adalah 6.4 iaitu monopoli. Berkenaan dengan monopoli, ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Jadi untuk video yang sebelumnya, Miss pun telah terangkan berkaitan dengan ciri-ciri monopoli serta faktor kewujudan monopoli. Jadi untuk video ini, Miss akan fokus tentang kelok permintaan firma. Kelok permintaan firma. Firma monopoli merupakan pengeluar tunggal dalam pasaran. Jadi pengeluar tunggal dekat sini, dia adalah merujuk bahawa hanya terdapat sebuah firma sahaja dalam pasaran. Di mana kita kata bahawa pasaran monopoli sama dengan firma monopoli. Jadi ingat, pasaran sama dengan firma sebab pengeluar tunggal. Seterusnya. Kelok permintaan firma monopoli adalah kelok permintaan pasaran monopoli. Sebab tadi baru sebut, kan Miss kata pasaran monopoli sama dengan firma monopoli kan? Jadi kelok permintaan dia sebenarnya pun sama sahaja. Sambung. Sesebuah firma monopoli boleh mengubah tingkat harga dan output tanpa kehilangan semua pengguna. Jadi dekat sini dia kata dia boleh ubah harga ataupun output lah. Ini bermakna bagi meningkatkan kuantiti output yang diminta, harga output perlu diturunkan dan sebaliknya. Jadi ayat ini membawa maksud bahawa kalau pengeluar monopoli ini dia ingin meningkatkan kuantiti output tersebut, maka harga dia perlu dikurangkan. Ataupun kalau dia nak naikkan harga pun boleh juga kuantiti itu seharusnya dikurangkan. Dengan demikian, kita kata bahawa kalau harga turun, kuantiti diminta naik. Ataupun keadaan yang sebaliknya, harga naik, kuantiti diminta turun. Sekarang kita cuba tengok kelok permintaan firma ini melalui jadual. Jadi daripada jadual ini kita nampak ada harga RM dan kita juga ada kuantiti diminta unit. Jadi kita dapati bahawa harga semakin menurun daripada 18, 17, 16 dan sehingga ke RM9. Manakala bagi kuantiti diminta pula daripada 0, 10, 20 dan semakin meningkat sehingga yang akhir sekali itu adalah kuantiti diminta 90 unit. Jadi untuk yang seterusnya, nanti Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi kelok permintaan firma. Jadi sekarang Miss akan sediakan kelok permintaan firma dengan berdasarkan jadual yang sedia ada ini. Seperti biasa, nak sediakan kelok itu, kita mesti sediakan paksi Y serta paksi X. Untuk paksi Y ini kita labelkan P kurungan RM. Yang ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q ataupun QD pun boleh. Kurungan unit. Nak sediakan lakaran raja ini, kita mesti ada sekurang-kurangnya 2 titik. Sekarang kita cuba tengok titik yang pertama itu. Yang ini. Harga dia 18 dan kuantiti dia sifar. Jadi kuantiti sifar. Harga 18, katakan dekat sini, 18. Seterusnya, lagi satu titik, saya pilih yang ini. Pada tingkat harga RM9, kuantiti dia adalah sebanyak 90 unit. Jadi harga 9, agak-agak sinilah separuh daripada dia. Dan 90 unit, ini 90. Titik ini. Dengan adanya 2 titik ini, sekarang kita akan sambungkan kedua-dua titik ini.
Okey, maka terbitlah kelok permintaan DD. Okey, yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, mungkin ada pelajar tanya, kenapa Miss tak panjangkan kelok permintaan itu sehingga ke bawah? Sebab sekarang Miss lakar berdasarkan jadual ini. Dan apa yang Miss lakar ini adalah berdasarkan tata-tata yang sedia ada ini. Jadi Miss tunjuk sampai tingkat harga 9 sahaja. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan kelok permintaan Prima. Elok permintaan prima. Elok permintaan prima monopoli adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, tadi Miss pun sudah tunjukkanlah bahagian ini. Okey, ada maklumat tambahan. Elok permintaan prima monopoli adalah bersifat tidak anjal. So ingat, itu adalah kata kuncinya. Monopoli punya adalah tidak anjal. Kalau tidak anjal ini bermaksud elok permintaan dia adalah curang. Prima monopoli boleh tentukan harga dan kuantiti tetapi secara berasingan. So bermaksud kalau dia nak ubah harga, harga saja yang boleh ubah. Dan kalau katakan dia nak ubah kuantiti pun boleh. Okey, dia hanya fokus perubahan terhadap kuantiti sahaja. Dia kena tentukan dia secara berasingan. Dan tak boleh pada masa yang sama nak tentukan kedua-dua sekali. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan kelok permintaan prima. Jadi sekarang kita akan fokus apa itu hasil prima. Hasil prima terdiri daripada 3 komponen yang utama, iaitu jumlah hasil, TR, total revenue. Yang kedua, hasil purata, AR, average revenue. Dan yang ketiga, hasil sud, MR, marginal revenue. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu jumlah hasil TR. Jumlah hasil TR. Definisi dia. Jumlah penerimaan yang ditipu oleh prima daripada hasil keluarannya. Okey, jadi ayat ini bermaksud daripada output yang dihasilkan oleh prima tersebut, jumlah duit yang dia dapat terima itu adalah penerimaan. Okey, jadi itu adalah jumlah hasil. Rumusnya, TR sama dengan P darab Q. Jadi nak cari jumlah hasil ini, kita akan gunakan harga keluaran darab dengan kuantiti output. Okey, jadi rumusnya sama dengan P darab Q. Dan untuk maklumat pelajar, selain daripada rumus ini, kita ada satu rumus lagi di mana kita boleh kata bahawa AR darab dengan Q. Okey? Jumlah hasil. Disebabkan prima dalam monopoli adalah penentu harga, jadi ingat ini adalah peranan bagi prima monopoli, maka kelok permintaan dia bersifat tidak anjal, dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Maklumat yang ingin disampaikan dekat sini adalah beritahu bahawa disebabkan dia sebagai penentu harga, maka kelok permintaan dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Itu sahaja. Okey? Dan lagi satu ingat, kelok permintaan dia adalah curam lah sebab dia bersifat tidak anjal. Seterusnya, kita cuba tengok raja tersebut. So ini adalah kelok permintaan. Tadi Miss pun sudah ajar macam mana nak lakar kelok permintaan ini kan. Okey, jadi ingat kelok permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan bersifat tidak anjal, maka dia adalah curam punya. Okey, dan dia adalah tentukan harga. Itulah sebab kita kata bahawa DD adalah sama dengan P. Jumlah hasil. Jumlah hasil meningkat dengan kadar berkurang, kemudian mencapai maksimum dan seterusnya menurun. Okey, jadi itu adalah bentuk bagi TR. Okey, pelajar boleh dapati bahawa walaupun saya berada di bawah subtopik kecil yang berkaitan dengan jumlah hasil, tadi Miss masih tunjukkan berkaitan dengan kelok permintaan dia kan? Okey, kenapa? Sebab kelok permintaan prima monopoli ini dia ada kaitan dengan jumlah hasil. Dan untuk maklumat anda, bahagian ini sebenarnya anda telah belajar masa bab 3. Sekarang Miss cuba tunjukkan. Masih ingat raja ni? Okey kan, ini kelok permintaan DD. Ada banyak darjah keanjalan di sepanjang kelok DD. Jadi darjah keanjalan itu sementara waktu ini anda boleh abaikan dulu dan kita cuba tengok
berkaitan dengan jumlah hasil. Ini kilok DD. Mana jumlah hasil? Ya, berada di bawah kan? Kita nampak bahawa paksi Y dia label TR dan paksi X dia Q. Jadi dekat sini kita dapati bahawa jumlah hasil dia akan mula daripada asalan dan kemudian kita kata apa? Dia meningkat dengan kadar berkurang, lepas tu dia capai maksimum dan akhirnya dia adalah menurun. Itu adalah bentuk bagi kelok TR. Inilah dia. Jadi itulah sebab Miss kata jumlah hasil ini kelok dia ada kaitan dengan kelok permintaan. Inilah dia. Jadi ingat kelok bagi jumlah hasil. Okey, selesailah perbincangan bagi jumlah hasil. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan hasil purata AR, Average Revenue. Hasil purata AR. Definisi dia. Jumlah hasil bagi seunit keluaran. Sudah kata seunit, maksudnya kita kena bahagikan dia. Jadi rumus dia, AR sama dengan TR bahagi dengan Q. Okey, dan pelajar pun tahu bahawa TR ini sebenarnya sama dengan P darab dengan Q kan? Okey, P darab Q, lepas tu kita bahagi Q. Dan apabila kita selesaikan, kita akan dapati bahawa AR sama dengan P. Okey, jadi kita cuba tengok kelok permintaan dia. Okey, tadi Miss pun telah tunjuk bahawa ini kelok permintaan. Okey, di mana saya tulis DD sama dengan P kan? Okey, sebab firma sebagai penentu harga. Jadi daripada rumus yang kita sediakan ini, kita dapati bahawa AR sama dengan P. Kan sini P kan? Itu bermaksud AR sama dengan P sama dengan DD. Okay, that's why kita akan tambah AR dekat sini. Maka kita dapatilah bahawa DD sama dengan P sama dengan AR. Dan ingat, itu adalah syarat bagi firma monopoli. Okay, jadi sekarang kita akan sambung dengan hasil sud. Okay, MR iaitu Marginal Revenue. Hasil sud MR. Definisi dia. Tambahan jumlah hasil kesan daripada tambahan satu unit keluaran. Okey, kita cuba tengok dari segi rumus ya. MR sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Boleh nampak perubahan TR dekat sini, dia sebenarnya merujuk kepada tambahan jumlah hasil. Dan kesan daripada tambahan satu unit keluaran dan tambahan satu unit ini dia adalah merujuk perubahan Q. Okey, itulah sebab kita dapati bahawa rumus MR sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Hasil sud MR. Hasil sud monopoli sentiasa lebih rendah daripada tingkat harga kerana harga terpaksa diturunkan untuk menambahkan kuantiti diminta. Jadi dia nak beritahu bahawa MR ini sentiasa kurang ataupun lebih rendah daripada harga. Kecerunan hasil sud MR ini adalah 2 kali lebih curam berbanding dengan hasil purata. Okey, kan tadi pelajar sudah tahu kelok AR itu kan sama dengan P, sama dengan DD kan? Untuk yang seterusnya, Miss akan tunjukkan macam mana kita nak lakar kelok MR ini. Okey, untuk bahagian ini nanti Miss akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Jadi marilah kita tengok lakaran raja bagi hasil sud. Okey, sekarang kita cuba tengok yang berkaitan dengan hasil sud ini sebab kita nak lakar raja dia. Kita tengok semula huraian dia. Hasil sud MR monopoli sentiasa lebih rendah. Okey, kata kunci dia dekat sini ya, dia adalah lebih rendah daripada tingkat harga. Tingkat harga maksudnya yang inilah P. Okey, kerana harga terpaksa diturunkan untuk menambahkan kuantiti diminta. Okey, jadi untuk raja ini sebenarnya pelajar pun sudah belajar. Okey, kelok permintaan DD sama dengan AR sama dengan P. Okey, cuma Miss nak tambah dekat sikit. Disebabkan kalau kelok permintaan, paksi Y memang kita labelkan P dan paksi X kita labelkan Q. Tetapi apabila ada sebut AR, R itu adalah revenue. So bermaksud paksi Y kita bukan sahaja ada harga, kita juga ada revenue. Dan nanti kita akan tambahlah MR sekali.
Okey, jadi sekarang kita nak lakar kelok MR. Dia kata dia adalah lebih rendah daripada tingkat harga. Okey, sebab ini adalah harga, dia lagi kurang daripada dia. Kecerunan hasil sud MR adalah 2 kali lebih curam. Okey, berbanding dengan hasil purata. Ini kan hasil purata kan? Dia lagi curam. Ini dah kira curam dah. Okey, sekarang MR dia lagi curam dan 2 kali ganda. Okey, dengan reti kata lain, MR kita akan berada di antara sini. Okey, so biasanya kita ambil dia punya midpoint tu agak-agak kat sini lah. Okey, dan dia akan mula pada point ini dan turun ke bawah, mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, sekarang Miss tunjukkan kilo MR tu. Labelkan ini MR. Jadi ingat, untuk firma monopoli, syarat monopoli adalah P sama dengan AR sama dengan DD. Dan tak sama dengan MR ya. Kenapa? Sebab MR dia adalah lebih rendah. Okey, dan ingat dia adalah lagi curam berbanding dengan kelok AR. Dengan demikian selesailah perbincangan bagi TR, AR dan juga MR. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan tengok hubungan antara TR, AR dan MR ini melalui jadual. Okey, itu adalah harga dengan kuantiti. Dan sekarang kita cuba tengok TR. TR itu adalah jumlah hasil. Okey, dan rumusnya P darab dengan Q. Jadi pengiraan yang pertama, kita guna P18 darab dengan Q. Jadi kita akan dapat sifar 17 darab dengan 10, 170. Okey, yang lain kita terus kirakan sahaja. Kita dapat 320, 450, 560, 650, 720, 770, 800 dan akhirnya 810. Okey, kita sambung berkaitan dengan AR. Jadi nak dapat AR ini, rumus dia TR bahagi dengan Q. Jadi kosong bahagi kosong, kita akan dapat math error. Jadi akan letak dash dekat sini. Ingat, dash ya, bukan kosong. Seterusnya, 170 bahagi 10, maka kita akan dapat 17 diikuti dengan 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dan juga 9. Okey, kita cuba tengok. Kan syarat monopoli adalah P sama dengan AR sama dengan DD kan? Okey, sekarang kita boleh dapati bahawa P, yang ini P, dia adalah sama dengan AR punya. Boleh bandingkan antara satu sama lain. Okey, kita sambung dengan MR. Jadi rumus MR ini sama dengan perubahan TR bahagi perubahan Q. Jadi kalau perubahan TR yang ini sebelum dia kan tak ada apa-apa kan? Jadi kita akan letak dash dekat sini. Seterusnya, 170 tolak kosong bahagi dengan 10 tolak kosong, maka kita akan dapat 17. Dengan rumus dan pengiraan yang sama, okey, kita cuba semak jawapan yang seterusnya. 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 dan akhirnya 1. Okey, jadi itu adalah hubungan antara TR, AR dan juga MR. Okey, daripada sini kita dapati bahawa kita cuba tengok TR dulu. TR pada mulanya adalah sifar dan kemudian dia meningkat. Tengok, dia meningkat sehingga mencapai maksimum. 810 itu kira maksimum lah. Okay, kemudian kita tengok AR. AR itu kan kita kata bahawa dia sama dengan DD kan? So, kalau DD, anda sepatutnya tahu kelok permintaan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. So, bermaksud kalau kuantiti meningkat, AR kita sepatutnya semakin menurun. Cuba tengok. Ya, betul. Semakin menurun. Dan kita kata MR sentiasa kurang daripada AR. Okay, so pastikan MR dia lagi kecil daripada AR. 17, tengok 15. 13, tengok semakin kurang kalau banding dengan AR. Ini 5 saja tapi AR 11. Semakin berkurangan.
Okey, jadi itu adalah hubungan antara TR, AR dan juga MR. Okey, Miss nak ingatkan pelajar, okey, yang penting pelajar kena tahu rumus bagi TR, AR dan juga MR. Selain daripada rumus, pelajar pun sepatutnya tahu lakaran raja bagi TR, AR dan juga MR bagi firma monopoli. Sekiranya anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, ingat subscribe channel saya. Terima kasih diucapkan kepada sesiapa yang telah buat demikian dan ingat tolong Miss promosikan channel saya kepada rakan-rakan anda juga. Jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan yang pertama. Kalau permintaan firma monopoli adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan akibat firma sebagai, yang ini adalah berkaitan dengan peranan firma. Jadi cuba fikir apakah peranan firma monopoli. Jadi firma monopoli berperanan sebagai penentu harga. Soalan yang seterusnya. Kalau permintaan firma monopoli adalah bersifat jadi jawapan dia adalah bersifat tidak anjal ataupun bagi curang pun boleh terima jawapan anda. Kita sambung soalan yang ketiga. Nyatakan syarat monopoli. Apakah syarat monopoli ni? Jadi syarat monopoli adalah P sama dengan AR sama dengan DD. Jadi ingat syarat monopoli ini. Setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kilo permintaan firma dan juga hasil firma. Jadi video ini kita telah cover 2 subtopik kecil. Untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang keseimbangan firma jangka pendek. Jikalau anda suka video ini, ingat subscribe channel saya, like, serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan tersebut pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.